Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan rahmatnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan dan kesempatan kepada kita semua, begitu juga kepada ahli keluarga kita untuk sentiasa kita manfaatkan masa dan juga kesihatan tersebut untuk kita antaranya mempelajari ilmu-ilmu berkenaan dengan agama Allah ini, khususnya tentang Al-Quran, begitu juga tentang hadis-hadis Nabi SAW. Baik, untuk pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pelajaran yang kita adakan pada minggu yang lepas, iaitu hadis berkenaan dengan suatu pesanan daripada Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, dan ketika itu masih lagi seorang kanak-kanak. Baik, kita lihat hadis tersebut. An Ibni Abbas qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Daripada Ibnu Abbas katanya, aku berada di belakang Rasulullah SAW, iaitu ketika menunggang baral milik baginda pada suatu hari. Faqala, lalu baginda bersabda, ya ulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, sesungguhnya aku hendak mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat ataupun beberapa pesanan. Ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah, iaitu peliharalah hak-hak Allah, nescaya Allah akan memelihara engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, peliharalah hak-hak Allah, nescaya engkau akan mendapati dia sentiasa ada di hadapanmu. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Dan ketahuilah bahawasanya kalaulah umat itu mereka semua bersepakat bersatu untuk memberikan manfaat kepada engkau, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Mereka tak akan dapat memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan apa yang telah Allah tentukan buatmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalaulah mereka semua bersatu bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu,
Mereka tak akan dapat memberikan mudarat kepadamu melainkan dengan apa yang telah Allah tentukan buatmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Baik. Sebelum ini kita telah melihat bahagian yang pertama dan juga yang kedua daripada hadis ini. Itu yang pertamanya berkenaan dengan perintah Nabi kepada Ibnu Abbas supaya sentiasa memelihara hak-hak Allah. Dan memelihara hak-hak Allah ini antaranya seperti iaitu kita beriman kepada kitab Allah dan berpegang teguh kepada kitabnya. Kemudian kita melaksanakan segala perintah Allah dan juga kita menjauhi segala larangan yang Allah tentukan buat kita. Dan kemudian selepas menyebutkan berkenaan dengan memelihara hak-hak Allah, Nabi juga menyebutkan tentang kewajipan seorang yang seterusnya, iaitu sentiasa meminta dan memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap perkara. Bukan hanya dalam perkara-perkara yang besar, bukan hanya kita minta Allah berikan rahmat kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam syurga, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Bahkan dalam banyak hadis Nabi sebutkan, mintalah kepada Allah walaupun dalam perkara-perkara yang kecil, hatta kalau seorang itu mungkin dia tak ada makanan, ataupun dalam sebuah hadis disebutkan tak ada garam, mintalah kepada Allah. Ataupun mungkin tali kasutnya tercabut ataupun terputus, maka mintalah kepada Allah. Jadi itu perintah Nabi supaya kita sentiasa meminta dan memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap perkara sebelum kita memohon pertolongan daripada manusia dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh agama. Kerana manusia ni Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk menolong orang yang lain. Tetapi kemampuan yang ada pada manusia itu terhad. Dia cuma boleh menolong dengan perkara-perkara yang dia mampu, yang dia ada. Tetapi hakikatnya semua yang manusia tu berikan, pertolongan ke bantuan dan sebagainya, semua itu hakikatnya datang daripada Allah. Ini kerana itulah kalau kita lihat dalam hadis ni, sesudah Allah sebutkan dua perkara itu, iaitu kewajipan manusia untuk memelihara hak-hak Allah, kemudian kewajipan manusia untuk sentiasa meminta dan memohon kepada Allah. Nabi sebutkan pula tentang sebab mengapakah manusia itu dia perlu memelihara hak-hak Allah dan dia perlu sentiasa memohon pertolongan dan meminta hanya kepada Allah. Kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi sebutkan tentang wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah bahawasanya umat ni merujuk kepada semualah makhluk, sama ada manusia ke jin ke. Kalaulah mereka semua bersatu bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu perkara, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tak akan dapat memberikan manfaat kepadamu melainkan apa yang telah Allah tentukan buatmu. Di sini Nabi tegaskan bahawasanya setiap sesuatu yang berlaku, yang menimpa kepada manusia itu, semuanya datang daripada Allah dan Allah yang membenarkan perkara tersebut berlaku. Sesuatu tak akan berlaku tanpa keizinan daripada Allah. Jadi kerana itulah kita kena sentiasa memelihara hak-hak Allah dan kena sentiasa meminta dan memohon kepada Allah dahulu sebelum kita berusaha. Kadang-kadang seorang itu yang dia nampak hanyalah usaha yang dia perlu lakukan. Tetapi berdoa kepada Allah itu diletak di hujung. Sedangkan sepatutnya dalam setiap perkara kita mesti minta dan mohon kepada Allah dulu. Kemudian barulah diikuti dengan usaha-usaha yang lain. Doa yang disertai dengan usaha itu, usaha itu akan menjadi penyebab untuk Allah memberikan rahmat kepada kita, untuk Allah mengkabulkan permintaan kita tersebut. Tapi mesti kita mulakan dengan doa, mohon kepada Allah dulu. Dan dalam masa yang sama kita kena pelihara hak-hak Allah. Kerana kalaulah seorang yang dia mengharapkan Allah menerima doanya,
dia juga perlu menyaut perintah daripada Allah. Bukan hanya dia nak Allah dengar apa yang dia minta, tapi dia juga mesti dengar apa yang Allah perintahkan. Dan kalau kita lihat Allah menyebutkan dalam Quran tentang beberapa perkara yang menjadi penyebab untuk Allah memberikan rahmat dan pertolongan kepada manusia ini. Antaranya yang Allah sebutkan dalam surah 7 ayat 204. Dalam surah 7 ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Quran itu, fastami'u lahu, maka dengarlah dengan baik-baik. Maka kamu dengarlah dengan baik-baik kepada bacaan itu. Wa ansitu, dan diamlah kamu, la'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Di sini Allah menyebutkan antara punca seorang itu akan mendapat rahmat, pertolongan daripada Allah adalah dengan dia benar-benar memberikan perhatian kepada bacaan Al-Quran. Dengar tu bukan sekadar kita kata dengar semata-mata, tetapi dengar dan kemudian mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah, dan kemudian melaksanakan perintah yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Bukan sekadar kita baca dan kita dengar, tetapi kita baca, kita dengar, kemudian kita ambil pengajaran, kita tadabbur, dan kemudian kita laksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Kerana itu semua akan menjadi punca atau penyebab untuk kita mendapat rahmat dan pertolongan daripada Allah yang kita mohon itu. Jadi kita mohon, kita minta daripada Allah dan diikuti dengan usaha. Dan usaha itu perlu menurut apa yang Allah dan Nabi ajarkan. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah kata antara usaha tersebut adalah dengan kita ni sentiasa memberikan perhatian kepada ayat-ayat Allah. Yang kadang-kadang seorang mungkin dia banyak berdoa kepada Allah, tapi dia kurang berikan perhatian kepada ayat-ayat Allah. Dia kurang membaca Quran, kurang memahami ayat-ayat Allah, bahkan mungkin tidak memahami ayat-ayat Allah pun. Jadi itu perlu diperbaiki. Kemudian seterusnya Allah sebutkan lagi dalam surah 6. Surah 6 ayat 155. Surah 6 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan ini iaitu Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkannya kepada engkau yang penuh dengan barakah, keberkatan. Fattabi'uhu, maka ikutlah kamu semua akan kitab itu. Ikutlah kamu semua akan Quran itu. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kamu supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Jadi tadi Allah kata berikan perhatian kepada kitab Allah bila dibacakan. Seterusnya dalam ayatnya Allah nyatakan kitab Allah tersebut perlu diikuti. Jadi untuk diikuti itu perlu kepada kefahaman. Jadi maknanya kita kena ingat antara bentuk kita memelihara hak-hak Allah itu adalah dengan kita berikan perhatian
kepada ayat-ayat Allah, kita membacanya, kita memahami maknanya dan kita mengikut ayat-ayat Allah tersebut. Jadi itu antara cara bagaimana kita ini memelihara hak-hak Allah. Bahkan itu yang paling utama. Fattabi'uhu, maka ikutlah kamu semua akan Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah kamu, la'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah. Kemudian seterusnya Allah sebutkan lagi dalam surah 4 ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله, tengok ayat sebelum tu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, benar-benar telah datang kepada kamu bukti daripada Tuhan kamu. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepada kamu suatu cahaya yang menerangi. Fa ammal ladzina amanu billah, maka ada pun orang-orang yang dia beriman kepada Allah. Wa'tasamu bih, dan dia berpegang teguh kepadanya. Kalau kita lihat di sini wa'tasamu bihi. Hi di sini, bihi ini dia merujuk balik kepada nur itu. Allah turunkan kepada kamu nuran mubina, cahaya yang menerangi. Dan kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada cahaya itu, fasayudkhiluhum, maka kelak Allah akan masukkan mereka fi rahmatin min, dalam rahmat daripadanya, wa fadlin, dan kurniaan daripadanya, wa yahdihim ilahi siratan mustaqimah, dan dia akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada Allah, siratan mustaqimah, itu ke jalan yang lurus. Jadi di sini kita lihat antara punca, Allah menyebutkan punca seorang itu mendapat rahmat dan juga fadlin, kurniaan daripada Allah, adalah dengan beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada kitab Allah. Itu juga menjadi punca untuk Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi itu berkenaan dengan kitab Allah. Di perkara yang paling penting untuk kita ini mendapat rahmat, pertolongan daripada Allah, untuk Allah kabulkan permintaan kita, adalah dengan kita memelihara hak-hak Allah, iaitu dengan kita memelihara hubungan kita dengan kitab Allah itu, iaitu Quran. Itu kita bila dibaca, kita mesti mendengar dengan penuh perhatian, kita diam dan kita ambil pengajaran. Kemudian kita fattabi'uh, kita mengikut Quran itu. Dan kemudian seterusnya i'tasamu, itu kita pegang teguh kepada Quran itu. Seterusnya Allah sebutkan lagi dalam surah 7 ayat 156.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة inna hudna ilaik. Dan tulislah, tetapkanlah bagi kami dalam kehidupan dunia ini dengan kebaikan dan begitu juga pada hari akhirat nanti dengan kebaikan. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepadamu. Qala azabi usibu bihi man asya'. Kemudian Allah berfirman, azabku aku akan timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmat daripadaku meliputi setiap sesuatu. Wa sa'aktubuha lillazina yattaqun. Maka aku akan menulis, aku akan menetapkan rahmatku itu, menetapkannya, ha di sini merujuk kepada rahmat ni tadi. Maka aku akan menetapkan rahmat itu lillazina yattaqun, kepada orang-orang yang mereka bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan orang yang menunaikan zakat. Wallazina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat daripada kami. Jadi ini golongan yang Allah katakan menerima rahmat daripada Allah, atau golongan yang bertakwa. Dan antara sifat golongan bertakwa ini menunaikan perintah-perintah Allah, antaranya zakat. Wallazina hum biayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran. Dan kemudian satu lagi, allazina yattabi'una ar-rasul, dan orang-orang yang mereka mengikut Rasul. An-nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka mendapati Rasul, iaitu Nabi yang ummi, yang mereka mendapatinya tertulis di dalam kitab Taurat dan juga Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang menyuruh mereka untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf. Iaitu ma'ruf yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Wa yanhahum 'anil munkar, dan yang mencegah mereka daripada kemungkaran. Dan kemungkaran yang paling besar adalah perbuatan mensyirikkan Allah. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan yang menghalalkan bagi mereka akan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan yang mengharamkan ke atas mereka akan perkara-perkara yang buruk. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal, dan yang membebaskan mereka daripada bebanan dan belenggu-belenggu allati kanat 'alaihim, yang ada pada mereka sebelum itu. Fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur, dan maka orang-orang yang beriman kepadanya
beriman kepada Rasul, wa azzaruhu, dan yang memuliakan Rasul itu, wa nasaruhu, dan yang menolong Rasul itu, wattaba'un nur allazi unzila ma'ahu, dan yang mengikut nur, cahaya yang diturunkan bersama dengannya, iaitu Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Mereka itu, mereka lah golongan yang akan beroleh kejayaan daripada Allah. Baik, ringkas daripada kedua-dua ayat ni Allah sebutkan golongan yang akan mendapat rahmat daripada Allah itu golongan yang bertakwa. Bertakwa ni antara maknanya adalah golongan yang beriman lah, iaitu beriman kepada ayat-ayat Allah. Di awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang golongan yang bertakwa ini. Kalau kita lihat dalam surah 2, dalam ayat yang pertama tu lagi Allah sebutkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu iaitu Alkitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu yang pertama sekali mestilah mereka menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Itu sifat yang paling utama yang patut ada pada orang-orang yang bertakwa. Bukan sekadar orang-orang yang hanya semata-mata solat, hanya semata-mata puasa, tapi tak pedulikan kitab Allah. Sebab ini perkara yang pertama yang Allah sebutkan. Quran menjadi panduan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila sebut orang-orang yang bertakwa, itu yang kita kena ingat dulu. Orang yang bertakwa yang pertama sekali mesti menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Kemudian barulah datang sifat-sifat yang lain, solat, zakat dan sebagainya. Kembali kepada surah 7 tadi. Jadi Allah sebutkan golongan yang akan Allah tetapkan rahmat ke atas mereka adalah golongan yang bertakwa. Kalau kita rujuk surah Al-Baqarah tadi, Allah kata orang yang bertakwa ini orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam hidup mereka. Kemudian baru datang sifat yang lain yang menunaikan zakat. Allah ulang balik, wallazina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman kepada ayat-ayat kami, iaitu Al-Quran. Dan satu lagi tambahan, allazina yattabi'una ar-rasul, orang-orang yang mereka mengikut Rasul itu. Jadi ini golongan yang akan mendapat rahmat daripada Allah. Jadi sebab itu Quran tak boleh dipisahkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita belajar Quran, kita mesti belajar hadis-hadis Nabi. Begitu juga orang yang belajar hadis, tak boleh dia meninggalkan untuk mempelajari Al-Quran. Kerana kedua-dua perkara ini saling berkait. Quran yang Allah turunkan itu kepada Nabi SAW. Dan Nabi menyampaikan kepada kita semua melalui hadis-hadis baginda. Jadi kadang-kadang turun perintah yang secara umum Allah sebutkan dalam Quran. Dan bagaimana untuk melaksanakan perintah tersebut, Nabi terangkan kepada kita dalam bentuk hadis-hadis baginda. Jadi sebab itu sepatutnya tak timbul golongan yang hanya menerima Quran semata-mata tapi menolak hadis. Ataupun golongan yang hanya menumpukan usaha untuk belajar hadis tapi tak peduli untuk mempelajari Al-Quran. Sepatutnya tak timbul golongan yang sebegitu. Kerana kedua-dua perkara ini, Quran dan hadis Nabi, tak boleh untuk dipisahkan. Jadi sebab itu Allah sebutkan golongan yang mendapat rahmat daripada Allah, golongan yang bertakwa, yang beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Quran. Kemudian golongannya mengikut Nabi, mengikut Rasul. Dan kalau kita lihat di hujung ayat tu, fallazina amanu bihi, maka orang-orang yang mereka beriman kepadanya, nya di sini ni merujuk kepada beriman kepada Nabi. Mereka yang beriman kepada Nabi,
wa azzaruh, dan yang memuliakan Nabi, wa nasaruh, dan yang menolong Nabi, wattaba'un nur, dan yang mengikut cahaya yang turun bersama dengan Nabi, itu yang mengikut Al-Quran. Allah ulang kembali, orang yang beriman kepada Nabi, menolong Nabi, memuliakan Nabi, dan orang yang mengikut Al-Quran, beriman kepada Quran. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh kejayaan daripada Allah. Jadi ringkasnya, golongan yang mengikut Al-Quran dan yang mengikut Nabi SAW. Ini golongan yang akan mendapat rahmat daripada Allah. Dan kemudian seterusnya Allah menyebutkan dalam satu lagi ayat dalam surah 2 ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman. Itu yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, kemudian yang mengikut contoh daripada Rasul. Wallazina hajaru, dan orang-orang yang mereka berhijrah. Hijrah ni dia ada pelbagai bentuk lah. Hijrah yang meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat yang lain. Iaitu hijrah yang berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat. Mereka meninggalkan secara fizikal kota Mekah untuk pergi berhijrah ke kota Madinah. Dan satu lagi hijrah adalah hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah. Itu juga termasuk dalam makna hijrah. Hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintahkan oleh Allah. Jadi itu hijrah meninggalkan tempat itu mungkin kurang berlaku pada kita pada hari ini. Kecuali mungkin pada golongan kaum muslimin yang berada di tempat yang ditindas oleh golongan yang kafir. Jadi mereka terpaksa berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka. Tapi hijrah yang sebegitu mungkin kurang berlaku pada kita di Malaysia ni. Kita di sini lebih kepada hijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah. Hijrah meninggalkan sifat-sifat buruk kita yang lama, yang tak menepati Quran, yang tak menepati sunnah Nabi itu, kepada perkara yang menepati Quran, yang menepati sunnah Nabi itu. Itu hijrah yang banyak berlaku pada hari ini. Khususnya pada diri kita lah. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang mereka berjihad pada jalan Allah. Jihad itu yang paling besar adalah jihad dengan mengorbankan nyawa pada jalan Allah. Dan ini pun mungkin kurang berlaku pada diri kita. Kerana di tempat kita ni taklah sampai kita berperang dengan golongan yang bukan Muslim. Jihad pada zaman kita ni, pada tempat kita, pada diri kita, lebih kepada usaha kita yang bersungguh-sungguh pada jalan Allah, antaranya seperti menuntut ilmu. Itu termasuk dalam makna fisabilillah juga. Kerana Nabi menyebutkan tentang golongan yang keluar pada jalan Allah, iaitu golongan yang keluar untuk menuntut ilmu, dia berada pada jalan Allah sehinggalah dia kembali balik ke rumahnya. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sampailah dia kembali balik ke rumahnya. Jadi itu jihad yang patut kita
laksanakan pada hari ini. Mesti bermula dengan itu. Bila kita sanggup untuk korbankan masa kita, kemudian mungkin sedikit wang ringgit kita untuk kita menuntut ilmu itu, insya-Allah itu dikira sebagai suatu bentuk fisabilillah juga. Sebelum sampai kepada peringkat yang lebih besar, yang paling tinggi, iaitu mengorbankan nyawa pada jalan Allah. Itu mesti dimulakan dulu dengan menuntut ilmu. Itu korbankan masa dan juga wang ringgit kita. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu terhadap golongan yang beriman, golongan yang keluar berhijrah, sama ada hijrah secara fizikal itu ataupun hijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan golongan yang berjihad fisabilillah, dimulakan dengan menuntut ilmu sampailah yang paling besar sekali, mengorbankan nyawa pada jalan Allah. Itulah golongan yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan Allah Maha Pengampun terhadap mereka dan juga Maha Penyayang terhadap mereka. Baik, kembali kepada hadis tadi. Baik, sesudah Nabi menyebutkan tentang kewajipan kita memelihara hak-hak Allah, kewajipan kita meminta dan memohon pertolongan daripada Allah, Nabi terangkan tentang mengapakah kita perlu laksanakan kewajipan-kewajipan tersebut. Kerana setiap perkara yang menimpa manusia ini, sama ada manfaat ataupun mudarat, itu semua hakikatnya datang daripada Allah, dan manusia, begitu juga jin dan sebagainya, tak dapat untuk berikan manfaat, begitu juga mudarat sedikit pun jika Allah tak mengizinkan perkara tersebut berlaku. Jadi sebab itu kita disuruh minta kepada Allah, mohon pertolongan daripada Allah sebelum kita minta pertolongan daripada manusia. Dalam satu ayat dalam surah 10, kita lihat dalam surah 10 ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. Dan janganlah engkau menyeru selain daripada Allah apa yang tak dapat memberikan manfaat kepada dirimu dan apa yang tak dapat memberikan mudarat kepada dirimu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Maka jika engkau melakukan yang demikian itu, iaitu menyeru, meminta kepada selain Allah, fa innaka idzam minaz zalimin. Maka sesungguhnya ketika itu engkau termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi golongan yang meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang di luar kemampuan makhluk itu, maka itu boleh bawa kepada perbuatan mensyirikkan Allah. Zalim di sini lebih kepada perbuatan mensyirikkan Allah.
Kerana Allah menyebutkan kezaliman yang paling besar adalah perbuatan mensyirikkan Allah. Jadi sebab itu Nabi perintahkan supaya kita ni sentiasa memohon dan meminta pertolongan daripada Allah semata-mata dalam perkara-perkara yang memang Allah semata-mata yang berkuasa memberikan kepada kita. Tapi dalam masa yang sama, permintaan kita itu perlu disertai dengan usaha. Dan juga dalam masa yang sama, antara bentuk usaha kita tu dengan kita meminta pertolongan daripada manusia dalam perkara yang dibenarkan. Itu yang menurut kemampuan manusia itu sendiri. Kalau di luar daripada kemampuan mereka, jadi itu akan termasuk dalam perbuatan mensyirikkan Allah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah hendak menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka tiada yang dapat untuk menghilangkan, yang menghapuskan mudarat tersebut melainkan hanyalah Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, maka tiada yang dapat untuk menolak kurniaan daripada Allah itu. Yusibu bihi man yasha, dan akan menimpamu, dan Allah dia menimpakan mudarat ataupun kebaikan man yasha'u min ibadih, kepada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalaulah semua umat, iaitu manusia ataupun jin dan sebagainya, semua makhluk ini bersatu padu, bersepakat untuk memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kita, itu semua tak akan berlaku melainkan apa yang telah Allah tentukan buat kita. Kerana tiada, apabila Allah kehendaki suatu mudarat, tak ada yang dapat untuk menghapuskannya. Dan kalau Allah kehendaki kebaikan buat kita, maka tak ada yang dapat untuk menolak kurniaan daripada Allah itu. Kemudian seterusnya Allah sebutkan dalam surah 6. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf. Ustaz 6 ayat yang ke-17. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, tadi yang la kashifatu, kalau kita nak terjemah, dia jadi Surah 6 ayat yang ke-17. tak ada tadi ni. Tak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah hendak menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka tak ada yang dapat untuk menghapuskan mudarat tersebut melainkan hanyalah Dia. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Dia hendak menimpakan suatu kebaikan buatmu, maka Dia terhadap setiap sesuatu adalah Tuhan yang Maha berkuasa. Jadi ayat ni sama dengan ayat yang kita baca tadi, iaitu mudarat dan juga manfaat hanya Allah yang boleh berikan. Dan ia berlaku, walaupun mungkin dilihat dari segi fizikalnya berlaku dengan datang daripada manusia, tapi hakikatnya Allah membenarkan perkara tersebut berlaku, dan Allah menjadikan manusia atau makhluk yang lain itu sebagai penyebab kepada mudarat ataupun rahmat itu. Kemudian satu lagi Allah sebutkan dalam surah 35. Surah 35 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha. Apa juga jenis rahmat yang Allah bukakan kepada manusia, maka tak ada yang dapat untuk menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan apa juga perkara yang ditahan oleh Allah, maka tak ada siapa pun yang dapat untuk melepaskannya sesudah daripada itu. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah dialah Tuhan yang maha perkasa untuk melakukan semua itu. Dia maha perkasa untuk memberikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki dan maha perkasa untuk menimpakan mudarat kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Hakim, dan dia maha bijaksana. Dan Allah tahu mengapakah manusia ini, si A ini contohnya, dia berhak untuk menerima rahmat. Yang si B ini dia berhak untuk ditimpa dengan mudarat. Kerana Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana siapa yang layak untuk mendapat rahmat dan siapa yang perlu diberikan dengan suatu mudarat, mungkin untuk memberikan kesedaran kepada dirinya supaya dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada kebenaran contohnya. Jadi Allah itu maha bijaksana untuk memberikan rahmat atau mudarat kepada siapa yang dia pilih dan siapa yang dia kehendaki. Dan kemudian satu lagi yang berkenaan dengan hadis yang kita baca hari ini. Ada sebuah lagi hadis kalau kita lihat dalam sunnah.com ini, hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Jadi ini suatu doa ataupun zikir yang Nabi selalu ucapkan di hujung solat. Dia ada beberapa riwayat. Ada dalam suatu riwayat Nabi sebutkan hadis yang sama, cuma ada perbezaan sedikit di awalnya. Itu Nabi sebutkan ketika i'tidal. Jadi sebab tu kadang-kadang mungkin ada imam yang i'tidalnya lama panjang tu disebabkan ada zikir yang dibaca pada waktu itu. Mungkin kita selalu baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Itu suatulah, itu zikir yang pendek. Tapi ada lagi zikir yang panjang ketika i'tidal yang boleh dibaca. Antara isi kandungannya adalah doa yang sama yang disebutkan dalam hadis ini. Satu lagi riwayat menyebutkan doa ataupun zikir ini dibaca sesudah daripada solat, selepas daripada salam. Jadi ada 3 tempat, sama ada ketika i'tidal, ketika sebelum salam dan juga ketika selepas daripada salam. Nabi mengucapkan doa ataupun zikir yang dipaparkan di sini. Dan menurut riwayat yang kita baca ni, sahabat sebutkan ini dibaca sebelum salam, iaitu di akhir solat. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli solah. Baginda mengucapkan di hujung setiap solat. Iaitu maksudnya setiap, dalam riwayat lain disebutkan setiap solat yang fardu. Dubur ini maknanya di hujung solat. Itu maksudnya ketika masih lagi dalam solat. Itu sebelum salam lah. Ketika duduk dalam tahiyat akhir, selepas membaca tahiyat dan juga membaca salawat itu sebelum salam, boleh untuk kita membacakan doa ataupun zikir ini. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada ilah yang itu tiada Tuhan yang diambilkan diri melainkan hanyalah Allah
wahdahu la syarikalah, yang semata-mata dia tiada sebarang sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Milik Allah lah kerajaan itu dan milik Allah lah pujian itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu adalah maha berkuasa terhadap setiap sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada sebarang penghalang kepada apa yang engkau hendak berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tak ada sebarang ataupun seseorang yang dapat memberikan terhadap apa yang engkau halang. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dan tiada yang dapat untuk memberikan manfaat melainkan hanya daripada engkau lah datangnya setiap manfaat itu. Jadi hadis yang Nabi ajarkan di sini, ini sama seperti yang kita baca di awal kelas tadi, iaitu berkenaan dengan setiap sesuatu yang menimpa manusia, sama ada mudarat ataupun manfaat, itu semua datang daripada Allah. Dalam hadis ni Nabi sebutkan, la mani'a lima a'taita, tak ada sebarang penghalang terhadap apa yang Allah hendak berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada sebarang orang yang dapat memberikan terhadap apa yang dihalang oleh Allah. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, dan tak ada yang dapat memberikan manfaat, kerana manfaat itu semuanya hakikatnya datang daripada Allah semata-mata. Jadi ini boleh untuk kita pelajari dan kita baca ketika di hujung solat kita, ketika sebelum salam, sama ada ketika solat fardu, begitu juga ketika solat-solat yang lain, sebab dalam riwayat ini disebutkan kulli solah, setiap solat secara umum. Boleh ketika solat fardu dan begitu juga solat-solat sunat. Cuma kalau imam, dia tengok keadaan lah, janganlah sampai menimbulkan beban pula kepada makmum, kerana imam dia perlu melihat kepada makmumnya, tak boleh terlalu lama sangat kalau nak baca doa. Tapi kalau solat yang sunat berseorangan, itu terpulang kepada masing-masing, boleh untuk dipanjangkan dan boleh diminta ketika i'tidal tu dipanjangkan. Kemudian mungkin ketika sujud, bukan hanya sujud yang akhir semata-mata, tapi juga ketika semua sujud. Kadang-kadang bila kita sebut doa ketika sujud ni, kita tumpukan kepada sujud yang akhir tu. Sedangkan sebenarnya ketika semua sujud tu kita boleh untuk panjangkan. Kita boleh mohon doa ketika itu. Tapi kalau imam, dia kena perhatikan supaya tidak memberatkan makmum, tak boleh untuk dia terlampau lama dalam sujud, dalam i'tidal dan sebagainya. Jadi ini doa yang boleh untuk kita ucapkan sesudah daripada ucapan tasyahud dan juga ucapan salawat kita sebelum kita memberikan salam. Baik, kita kembali kepada hadis tadi. Jadi di sini kita lihat ada 3 perkara yang utama yang Nabi sebutkan, iaitu yang pertamanya tentang kewajipan kita memelihara hak-hak Allah, dan jika kita memelihara hak-hak Allah, nescaya Allah akan memelihara kita dan Allah akan sentiasa ada di hadapan kita. Kemudian keduanya, bila kita meminta ataupun kita mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dan juga permintaan itu daripada Allah. Kemudian diikuti dengan usaha yang datang selepas daripada itu. Kemudian seterusnya yang ketiga berkenaan dengan manfaat, segala manfaat dan juga segala mudarat, semuanya datang daripada Allah dan semuanya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan buat kita. Nabi sebutkan di sini, qad katabahu Allahu laka. Benar-benar telah Allah tulis, Allah tentukan, Allah takdirkan buat kamu. Dan kemudian di akhir hadis ini, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Dan yang keempat ini berkenaan dengan takdir.
yang berlaku kepada manusia. Jadi bahagian yang keempat ini insya-Allah kita akan lihat dalam kelas yang akan datang, itu berkenaan dengan takdir ni dengan lebih mendalam. Jadi untuk pagi ni setakat ini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang Ustaz? Tadi ada soalan dalam dalam chat tadi tu. Kalau Ustaz boleh tengok dekat chat tu.